Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan bincangkan rumusan bagi bab 4 tingkatan 4, iaitu operasi set. Jadi dalam video kali ini kita akan imbas kembali konsep yang kita sudah belajar dalam bab ini. Selepas tu kita juga akan diimbas kembali jenis nombor, kerana biasanya kita akan nampak dalam set tu akan tanya kembali nombor-nombor tersebut. Contohnya apa itu nombor ganjil, nombor genap, nombor perdana dan sebagainya. Dan akhir sekali kita akan teroka jenis kemahiran yang mungkin kita nampak untuk soalan daripada bab ini. Dan di situ saya akan gunakan contoh yang saya jumpa daripada kertas soalan percubaan SPM tahun lepas. Jadi mari kita lihat yang bahagian pertama, iaitu kita nak imbas kembali apa yang kita sudah belajar daripada bab ini. Jadi bab ini sebenarnya ada 3 bahagian utama. Pertama sekali kita akan lihat dahulu apa itu persilangan set. Jadi untuk tuliskan tata tanda persilangan set tu, kita akan gunakan simbol seperti N tu, A bersilang dengan B. Jadi persilangan set tu maksudnya adalah bahagian yang dikongsi sama oleh set A dan set B, iaitu di tengah-tengah ini. Jadi anda mesti kena pandai untuk kena pasti bahagian tu dalam gambar raja Venn dan juga daripada set tu. Jadi biasanya untuk persilangan tu maksudnya adalah unsur yang berulang itu. Jadi itu memang adalah bahagian yang dikongsi sama oleh set A dan set B. Jadi selepas kita sudah tahu persilangan set tu, biasanya dia memang akan ajar juga pelengkap. Pelengkap tu maksudnya adalah selain daripada bahagian tu. Jadi kalau selain daripada persilangan tu, mana bahagian tu adalah bahagian yang di luar persilangan tu. Jadi itulah bahagian yang diwakili oleh pelengkap bagi persilangan set A dan B, iaitu selain bahagian yang persilangan tu. Selepas tu untuk bahagian kedua pula kita belajar tentang kesatuan. Kesatuan tu anda boleh anggapnya sebagai tambah lah. Di sini kita hanya tambahkan A dan B. Jadi kalau kita lihat simbol tu adalah seperti U lah. Jadi untuk kesatuan tu, kalau kita nak lorikkan tu adalah semua di dalam A, semua di dalam B. Itulah dipanggil sebagai kesatuan. Jadi sama juga seperti persilangan, selepas kita sudah tahu bahagian tu, kita juga akan diajar tentang pelengkap. Jadi pelengkap bagi kesatuan tu maksudnya adalah selain A dan B tu, iaitu bahagian yang di luar ini. Jadi jangan masuk ke dalam A atau B, sebab ni adalah pelengkap. Jadi anda mesti kena faham bahagian yang dirujukan oleh kita punya tata tanda set tu. Dan akhir sekali itu kita akan lihat gabungan operasi. Gabungan operasi itu maksudnya kalau kita lihat tata tanda set di sini, kita akan nampak ada persilangan, ada kesatuan dan ada pelengkap. Jadi ada 3 jenis ni dalam kita punya gabungan operasi. Dan selain itu kita juga akan nampak ada kurungan lah. Kalau kita ada kurungan tu, kita akan gerakkan atau carikan bahagian yang dikurung tu dahulu. Selepas tu baru kita lihat yang di luar. Sekiranya tak ada kurungan tu, kita akan mula daripada depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jadi begitulah asas atau konsep yang kita sudah belajar daripada bab ini. Jadi seterusnya saya juga nak imbas kembali dengan semua asas untuk jenis nombor ni. Biasanya bab ni memang banyak tanya tentang bahagian ni lah. Sebab dia mungkin bagi anda satu set dengan jenis nombor tu dan anda diminta untuk senaraikan unsur tu. Jadi di sini saya imbas kembali yang pertama tu adalah nombor genap. Jadi nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2, iaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi untuk nombor ganjil pula adalah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Jadi itu nombor ganjil. Dan nombor perdana pula adalah nombor yang hanya boleh dibahagi tepat dengan 1 dan sendiri saja, bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Jadi nombor ini hanya boleh dibahagi sendiri dan 1 sahaja. Jadi untuk faktor pula apa pula? Faktor itu adalah nombor yang dapat bahagikan dengan tepat. Contohnya kalau kita nak carikan faktor bagi 4. Jadi apakah nombor yang dapat bagi 4? 4 tu boleh bahagi dengan 1, jadi 4. 4 tu boleh bahagi dengan 2, jadi 2. 4 tu boleh bahagi dengan 4, jadi 1. Jadi nombor yang dapat bahagikan 4 ni, inilah dinamakan sebagai faktor. Jadi faktor bagi 4 tu adalah 1, 2 dan 4. Dan untuk gandaan pula, dia ada merujuk kepada sifir lah. Contohnya gandaan 5. Jadi 5, 1, 5, 5, 2, 10.
53, 15 dan sebagainya. Kalaulah nombor itu adalah nombor yang besar, macam mana kita nak carikan dia adalah gandaan ke tidak, kita cuba bahagikan. Kalau kita dapat bahagikan dengan penuh tanpa baki, itulah gandaannya. Dan seterusnya pula kita perhatikan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi nombor kuasa 2 sempurna tu terhasil daripada kuasa 2 suatu nombor bulat tu. Contohnya 2 kuasa 2 tu 4, 3 kuasa 2 tu 9, 4 kuasa 2 tu 16 dan 5 kuasa 2 tu 25. Jadi nombor yang di dalam kotak merah ni semuanya adalah kuasa 2 sempurna. Dan untuk integer pula adalah nombor bulat yang ada tanda positif atau negatif, termasuk juga dengan sifar lah. Jadi anda mesti kena tahu jenis-jenis nombor ni. Biasanya kita memang akan nampak nombor-nombor ini dalam set lah. Jadi mari kita lihat pula apakah kemahiran yang boleh diuji untuk bab ini. Jadi pertama sekali kita akan diuji senaraikan unsur. Jadi senaraikan unsur tu kita mesti kena senaraikan unsur tu berdasarkan kepada ciri-ciri set tersebut. Contohnya jenis nombor tadi lah. Contohnya mungkin dia boleh kita bagi nombor genap, nombor ganjil dan sebagainya. Lepas tu kita juga mungkin diminta untuk lorek gambar Raja Venn seperti apa yang saya buat untuk persilangan dan kesatuan tadi. Dan untuk ketiga pula adalah lukis gambar Raja Venn. Maksudnya kita diberi hubungan tu, kita lukiskan bentuknya dalam gambar Raja Venn tu. Lepas tu untuk yang keempat pula adalah kena pasti hubungan. Maksudnya kita diberi gambar raja dengan lorekan tu, kita yang akan tuliskan operasi setnya. Maksudnya ada gaya bersilang, ada gangnya, ada kesatuan atau ada pelengkap ke tidak. Jadi tiga benda tu. Dan akhir sekali itu adalah penyeraan lah. Seterusnya pula kita akan lihat contoh soalan untuk setiap gambaran ini. Dengan saya ambilkan contoh tu daripada soalan percubaan tahun lepas. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi diberi bahawa set semester tu adalah X daripada 3 sampai 20 dan X ialah integer. Set K ialah nombor ganjil, set L ialah nombor perdana dan set M itu adalah faktor bagi 40. Senaraikan semua unsur bagi set K, L dan M. Jadi inilah jenis soalan di mana kita diminta untuk senaraikan unsur tu. Dan di sini kita mesti kena tahu apakah nombor yang dirujukkan dalam jenis nombor tu. Jadi di sini kita perlu carikan K. Untuk K itu adalah nombor ganjil. Jadi daripada 3 sampai 20 tu disebabkan dia ada sama dengan, maksudnya kita akan mula dari 3, lepas tu 5, 7. Jadi kita kena senaraikan semua nombor ganjil dalam set semester tu. 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Jadi begitulah untuk set K. Lepas tu set L ni adalah nombor perdana. Jadi nombor perdana tu adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan sendiri. Jadi mula daripada 3, lepas tu 5, 7, 13, 17 dan 19. Jadi kalau anda perhatikan dia hampir serupa dengan nombor ganjil lah. Sebab selain daripada 2, tak ada lagi nombor yang genap dalam nombor perdana tu. Jadi selebihnya semestinya adalah nombor ganjil sahaja. Dan perhatikan di sini nombor ini memang hanya boleh dibagi dengan 1 dan sendiri sahaja. Jadi begitulah untuk set L. Dan set M adalah faktor bagi 40. Maksudnya apakah nombor yang dapat bahagian 40 yang berada di antara 3 sampai 20. Untuk set M ni, nak tentukan faktor bagi 40 tu, saya nasihatkan anda untuk senaraikan semua faktor dan lihat manakah satu faktor yang akan di antara 3 sampai 20 tu. Jadi 40 ni boleh dibahagikan dengan 1 sama dengan 40. 40 tu boleh bahagi dengan 2 iaitu 20. Jadi lepas tu 40 tu boleh bahagi dengan 4 jadi 10. 40 tu boleh bahagi dengan 5 jadi 8. Dan 40 tu apakah nombor lagi boleh bagi 5 sama dengan 5. Apabila kita lihat ni berulang, maksudnya kita punya faktor tu adalah nombor-nombor ini sahaja. Jadi di sini kita perlu perhatikan manakah satu faktor yang akan di antara 3 sampai 20. Jadi kita boleh bulatkan iaitu 4, 5, 8, 10 dan 20. Jadi itulah unsur bagi set M ni. Jadi kita senaraikan ke dalam ni. Jadi ada 5 unsur untuk set M. Jadi begitulah untuk soalan ni. Jadi mari kita lihat pula untuk yang kedua. Senaraikan unsur bagi K kesatuan M
bersilang dengan pelengkap L. Jadi di sini apa maksudnya di sini adalah kita perlu carikan unsur yang memenuhi keadaan tanda-tanda set ini. Jadi apa yang kita akan buat tu adalah kita perlu carikan dahulu bagi kesatuan K dengan M dulu. Jadi di sini kita ambil K union M, maksudnya adalah K tambah dengan M lah. Jadi K tambah dengan M tu kita perhatikan, kita ambil unsur tu kita susun semula sajalah. Jadi K tu kita mula daripada 3, lepas tu untuk M tu 4, 5 tu berulang, jadi kita tulis sekali aja. Lepas tu 7, 8, 9, 10, lepas tu 11, 13, 15, 17, 19 dan 20. Jadi untuk kesatuan tu sebenarnya pendekatan adalah kita jumlahkan unsur daripada K dan M sahaja. Dan kalau kita ada berulang kita hanya tulis sekali sajalah. Lepas tu kita punya pelengkap L pula. Maksudnya adalah selain daripada unsur di dalam L tu. Jadi di sini disebabkan kita punya set semester tu adalah antara 3 sampai 20. Jadi kita hanya perlu senaraikan unsur yang selain daripada unsur dalam L. Jadi 3 tu ada dalam L, maka kita mulakan daripada 4, 5 tu ada dalam L, jadi 6, lepas tu 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, lepas tu 17 tu ada dalam tu, 18 dan 20. Maksudnya di sini adalah kita senaraikan semua unsur yang tidak ada dalam L. Macam tu, itulah pelengkap. Selepas tu kita perhatikan kita nak carikan persilangan antara dua ni. Jadi persilangan tu maksudnya adalah unsur yang muncul dalam kedua-dua set ni. Jadi kita hanya perlu bulatkan apa yang berulang tu lah. Jadi 4, lepas tu adalah 8, lepas tu 9, 10 dan apa lagi kita carikan ada lagi tak? 15, lepas tu adalah 20. Jadi inilah unsur persilangan tu. Jadi kita hanya perlu senaraikan 4, 8, 9, 10, 15 dan 20. Jadi begitulah cara macam mana kita selesaikan soalan ni. Jadi soalan ni memang uji kita untuk senaraikan semua unsur lah bagi setiap set tu. Selepas tu kita carikan unsur yang memenuhi keadaan yang dinyatakan dalam soalan tu. Macam tu. Jadi mari kita lihat contoh kedua. Contoh kedua tu adalah raja di bawah menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester. Set semester tu maksudnya adalah P, Q, R sahaja. Jadi kesatuan P, Q dan R. Maksudnya di sini tak ada lagi set lain, hanya 3 set itu aja. Pada raja di bawah, Lorex set bagi P bersilang dengan pelengkap kesatuan Q dan R. Jadi di sini anda perlu tahu kita mesti kena pergi ke bahagian yang kurungan dahulu. Jadi di sini bahagian kurungan tu adalah pelengkap bagi kesatuan Q dan R. Maksudnya adalah selain daripada Q dan R. Jadi selain Q dan R tu adalah bahagian ni. Dan untuk lorekkan tu saya nasihatkan semua mesti gunakan pensel. Sebab kenapa? Sebab anda ambil kertas SPM tu anda hanya diberi satu set sahaja. Sekiranya anda tersilap apa-apa, kalau anda guna pen tu memang anda tidak dapat buat pembetulan lagi. Itulah kenapa untuk lukisan atau apa-apa yang lukiskan lorek ke, anda dinasihatkan gunakan pensel sahaja. Kerana kalau silap anda masih ada lagi peluang untuk buat pembetulan. Kalau anda guna pen tu memang tak ada lagi kertas ganti tu. Jadi begitulah. Lepas tu kita carikan pula adakah bahagian ni bersilang dengan P. Dan di sini memanglah inilah bahagian yang bersilang dengan P juga. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi ingatlah kalau kita ada gabungan operasi tu kita pergi ke bahagian yang ada kurungan dahulu. Selepas tu baru kita semat yang di luar. Jadi kebetulan di sini memang bahagian yang pelengkap Q kesatuan R itu adalah bersilang dengan P lah. Sebab di sini dia hanya ada 3 set saja. Kalau selain daripada Q dan R tu memang adalah P sahaja. Jadi itulah jawapan bagi soalan ini. Jadi mari kita lihat soalan yang ketiga. Jadi soalan ketiga pula adalah diberi set P, set Q dan set R. Dan set semester tu adalah 3 set itu saja. Lukis gambar raja van antara set P, set Q dan set R. Dan seterusnya senaraikan semua unsur bagi set kesatuan P union R.
Jadi di sini apa yang kita perlu buat adalah kita perlu kena pasti dahulu persilangan antara setiap set tu. Sebab kalau kita dapat kesan persilangan tu, barulah kita tahu adakahnya akan bergabung ke tidak, macam tu. Jadi di sini kita perhatikan P dengan Q tu, kalau kita perhatikan P dan Q tu memang tidak ada bersilang. Maksudnya dia adalah dua set yang berasingan lah. Lepas tu kita cek pula untuk Q dan R. Untuk Q dan R tu ada bersilangan di mana? 8. Jadi 8 tu ada bersilang. Dan di sini kita cek pula P dengan R. Dan dapati P itu adalah subset bagi R. Kenapa P itu adalah subset bagi R? Sebab semua unsur P itu ada dalam unsur R. Jadi di sini kita boleh lukiskan kita punya R dan Q dahulu. Dan di sini kita boleh gunakan bulatan lah. Kita punya R dan Q. Dan persilangan mereka tu berlaku pada unsur 8. Dan di sini apabila kita lukiskan kita punya Venn diagram tu, dan semasa kita tuliskan kita punya unsur tu, kita mesti kena tambahkan satu dot di sana lah. Satu tanda tu. Jadi selepas tu kita boleh pergikan kita punya P. P itu adalah di dalam R. Sebab kita ada 2 dan 6 tu yang di dalam R. Maka P kita tu adalah subset bagi R. Subset tu macam anak lah. Jadi selepas tu selain daripada 3 unsur ni, untuk R tu masih ada lagi 1 dan 10. Lepas tu untuk Q pula dia ada 3 dan 4. Macam tu. Lepas tu ada lagi satu adalah 9. Okey, selepas tu apa lagi yang dimau adalah P union R. Jadi P union R tu kita perhatikan di mana P union R. P union R tu memang adalah R sahaja. Sebab kenapa? Sebab P itu adalah subset bagi R. Jadi kita hanya senaraikan unsur bagi R kembali 1, 2, 6, 8 dan 10. Jadi begitulah jawapannya. Jadi agak mudah aja. Kita hanya perlu lukiskannya dan kita senaraikan unsur yang dikehendaki soalan. Jadi mari kita lihat soalan 4. Di soalan 4 pula kita perhatikan raja berikut menunjukkan set semester K union L union M. Diberi bawah kita punya bilangan. Kalau kita nampak N tu di depan tu maksudnya adalah bilangan unsur lah. Bilangan unsur bagi kesatuan K dan L tu adalah sama dengan bilangan unsur L union M. Hitung nilai X. Jadi di sini kita perlu tahu K union L tu di mana. K union L tu adalah bahagian ini. Maksudnya kita perlu tambahkan unsur-unsur yang di dalam ni dan kita kena samakan dengan kita punya L union M. Jadi untuk L union M tu di mana? Jadi L union M tu adalah di sini. Ini adalah L union M. Jadi untuk apa-apa soalan dalam bab ini sebenarnya yang paling penting adalah kita perlu faham apakah bahagian yang dirujukkan oleh kita punya tata tanda set itu. Jadi kalau anda tidak faham bahagian mana yang dirujukkan di sini, maka anda tidak dapat jawabkan soalan tu. Jadi K union L tu kita akan tuliskan semua yang dalam biru tu 3x tolak 3 tambah 5 tambah x tambah 8. Sama dengan kita punya L union M iaitu 5 tambah x tambah 8 tambah 5 tambah x. Selepas tu kita hanya perlu selesaikan persamaan linear sahaja, iaitu kita kena tambah tolak lah. Di sini anda perlu tahu x akan tambah dengan x, lepas tu nombor akan dengan nombor lah. Jadi kita kumpulkan yang x tu bersama, 3x tu tambah x, nombor tu kita kumpulkan. Okey, kita selesaikan dahulu kiri dan kanan tu, lepas tu baru kita gabung lah. Jadi kalau anda boleh selesaikan sekaligus pun boleh juga. Cumanya saya nak lebih tak atur lah, jadi saya kumpulkan dahulu. Jadi di sini sebelah ni 4x. Lepas tu yang bahagian ni adalah berapa? 10. Dan sebelah ni pula 2x dengan kita punya 18. Lepas tu x akan cari x, nombor akan cari nombor. Jadi 4x tu tolak 2x dan 18 tu tolak 10. Jadi kita dapat 2x sama dengan 8. Jadi x tu adalah 8 bahagi 2 iaitu 4. Jadi begitulah caranya macam mana kita buat. Jadi yang paling penting sekali adalah anda perlu tahu apakah bahagian yang dirujukkan oleh
set ini. Lepas tu kita hanya kumpulkan kita punya nombor di dalamnya lah. Macam tu sahaja. Jadi begitulah untuk contoh 4. Jadi untuk contoh 5 pula, kita perhatikan wajah berikut ialah gambar raja Venn yang menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan set semester X union Y union Z. Dengan menggunakan tata tanda set, nyatakan operasi set di antara set X, set Y dan set Z bagi rantau berlorek. Maksudnya di sini adalah daripada gambar raja Venn tu, kita tuliskan tata tanda set yang terlibat atau tata tanda set yang akan menyebabkan bahagian itu yang dilorekkan. Jadi kalau kita perhatikan ni, soalan ni hampir serupa dengan contoh yang kita bincangkan tadi. Perhatikan di sini, kita hanya ada lorekan yang melibatkan Y sahaja. Maksudnya dia mestilah adalah selain daripada X dan Z. Maksudnya dia adalah pelengkap X union Z. Pelengkap. Maksudnya selain daripada X dan Z, dan dia akan bersilang dengan apa? Bersilang dengan Y. Macam tu. Jadi begitulah caranya macam mana selesaikan soalan ni. Jadi sebenarnya soalan ni agak mudah aja. Cumanya anda perlu faham operasi set ni, iaitu apa yang dimaksudkan oleh persilangan, apa yang dimaksudkan oleh kesatuan dan apa yang dimaksudkan oleh pelengkap mereka, supaya anda dapat tuliskan tata tanda set yang betul untuk mewakili rantau yang berlorek itu. Jadi begitulah 5 contoh untuk 5 gambaran yang diuji itu. Saya rasa memang adalah 5 gambaran ni yang utamalah. Biasanya kita lihat soalan tu berulang-ulang uji bahagian ini sahaja. Jadi kalau anda nampak ada soalan yang berbeza tu, anda boleh bagi tahu Cikgu Chong lah. Tapi inilah soalan yang saya biasa nampak untuk bab ini. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk lebih memahami bab 4 tingkatan 4 ni. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.